everyone. Today in subject kelana siswa, I will to talk about first aid kits. First aid kits ni adalah peti pertolongan cemas yang lengkap mengandungi ubat-ubatan dan peralatan perubatan yang asas yang boleh dibeli di farmasi. Peti pertolongan cemas ini adalah untuk memulihkan luka yang ringan pada anggota badan. Seperti yang kita tahu, dalam peti pertolongan cemas ni terdapat barang-barang seperti pembalut steril, plaster, pembalut segitiga ataupun kain selin, pembalut kain kasar, larutan flavin ataupun iodine, dan larutan antiseptik serta gunting. Okey, contoh kalau sekiranya adik awak berlari, tiba-tiba dia terjatuh menyebabkan tangan dia luka. Kita apa yang kita perlu buat? Kita harus segera ambil peti pertolongan cemas dengan cepat dan cuci lukanya supaya kuman tidak merebak pada luka tersebut, dan ambil kapas dan letakkan iodine di atasnya. Selepas itu tutup luka tersebut dengan kapas tadi dan balut. Okey, contoh sekiranya seseorang berlaku kemalangan atau kejadian yang tidak diingini, apa yang kita harus lakukan? Okey, first kita kena tahu prinsip DRSABCD ni. Apakah DRSABCD ni? Okey, DRSABCD seperti D adalah danger, R respond, S send, A airway, B breathing, and C CPR, and last defibrillation. Okey, kita akan pergi ke satu persatu. Yang D tadi adalah danger. Danger ni ialah untuk kita kena pastikan bahawa kawasan yang mangsa baris itu tidak berbahaya ketika meminta pertolongan dari orang lain. Contohnya kita kena pastikan bahawa kawasan yang mangsa duduk baring itu tidak berbahaya kepada kita dan mangsa tersebut. Seterusnya R ialah respon. Respon ni adalah paling penting apabila berlaku sesuatu yang kejadian yang tidak diingini. Kita perlu tahu adakah orang itu sedar ataupun tidak. Sekiranya hendak tahu mereka bertindak balas ketika kita bercakap dengan mereka, kita kena menyentuh tangan mereka atau menekan bahu mereka. Okey, yang ketiga ialah send. Send ni ialah kita meminta tolong orang lain membuat panggilan, dan jangan lupa jawab soalan apabila pengendali itu tanya. Okey, yang A ialah airway. Airway ni adalah kita nak tahu sama ada jalan udara pernafasan dia jelas ataupun tidak. Sekiranya orang itu tidak bertindak balas dan mereka tidak sedarkan diri, kita harus memeriksa saluran udara dengan membuka mulut dan melihat ke dalam. Sekiranya mulut mereka jelas, condongkan kepala ke belakang dengan lembut dengan mengangkat dagu dan periksa pernafasannya. Sekiranya mulut tidak jelas, letakkan orang di sebelahnya, buka mulut mereka dan bersihkan isinya, dan condongkan kepala ke belakang dan periksa pernafasannya. Okey, yang B ialah breathing. Breathing ni ialah kita kena periksa pernafasan dengan mencari pergerakan dada atas dan bawah, dengan meletakkan telinga kita di dekat mulut dan hidung mereka. Rasa nafas dengan
meletakkan tangan kita di bahagian bawah dada. Sekiranya orang itu tidak sedarkan diri tetapi bernafas, pusingkan mereka ke sisi. Berhati-hati. Jaga kepala, leher dan tulang belakang. Pantau pernafasan mereka sehingga kita menyerahkannya kepada pegawai ambulans. C ialah CPR. CPR ni jika orang dewasa tidak sedarkan diri atau tidak bernafas, pastikan mereka rata di punggungnya dan kemudian letakkan tumit satu tangan di tengah dada kita dan tangan yang lain di atas. Tekan ke bawah dengan kuat dan lancar. Kompres sehingga sepertiga dari kedalaman dada mereka sebanyak 30 kali. Beri 2 nafas. Untuk menarik nafas, condongkan kepala ke belakang dengan lembut dan mengangkat dagu. Cubit lubang hidung yang tertutup. Letakkan mulutnya dengan kuat di mulut terbuka dan hembuskan nafas dengan kuat ke dalam mulut mereka. Teruskan dengan 30 kompres dan 2 nafas dengan kelajuan kira-kira 5 ulangan dalam masa 2 minit sehingga kita menyerahkan kepada pegawai ambulans atau orang yang terlatih. Sehingga orang itu kita menghidupkan semula tindak balasnya. Kaedah CPR. Okey, yang terakhir ialah defibrillation. Defibrillation ialah untuk orang dewasa yang tidak sedarkan diri, yang tidak bernafas. Defibrillation ni digunakan luaran automatik digunakan jika ia terdapat di banyak tempat awam, kelab dan organisasi. ACE adalah mesin yang mengeluarkan kejutan elektrik untuk membatalkan degupan jantung yang tidak teratur. Untuk menjadikan degupan jantung kembali normal, peranti ini sangat senang dikendalikan. Cukup ikuti gambar dan arahan pada mesin tersebut dan pembungkusan pad serta arahan suara. Sekiranya orang itu bertindak balas terhadap defibrillation, pusing ke sisi mereka dan condongkan kepalanya untuk mengekalkan saluran udara mereka. That's all for me. Thank you.